Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati tuan-tuan imam, barisan kepimpinan dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, dan seterusnya para jamaah muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita terus merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini dengan izin dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita daripada ribuan hamba-hambanya, yakni untuk sama-sama kita dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, bagi sama-sama kita menyahut perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu dalam mengerjakan kebaikan. Ini adalah saranan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, agar apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ruang dan peluang dalam keadaan badan kita sihat, dalam keadaan diberikan masa lapang, dalam keadaan diberikan nikmat sihat, maka sudah semestinya sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah, maka perlu menyahut seruan tersebut dengan mengisikan setiap saat tersebut dengan perkara-perkara yang bermanfaat untuk hari akhirat. Maka kedatangan kita pada malam ini untuk mengerjakan solat fardu maghrib secara berjamaah, yang mana fadilat solat berjamaah ini tak perlu saya jelaskan bagaimana kelebihan dia berbanding dengan kita solat secara bersendirian. Dan tidak cukup dengan itu, maka kita menahan diri kita untuk terus berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, yakni dalam majlis ilmu, yang mana barakahnya, pahalanya, ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terlalu besar. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah, apabila diberikan kesempatan ini, perbanyakkanlah lidah kita mengungkapkan kalimah alhamdulillah. Ini yang pernah saya sebut pada kuliah pertama saya pada hari itu, yang saya sangat menyarankan pada diri saya dan juga kepada para jemaah, apabila kita selesai melaksanakan apa jua ibadah dan juga amalan, maka latihlah diri kita untuk sekurang-kurangnya mengungkapkan kalimah alhamdulillah sebagai tanda syukur kepada Allah. Sebab kalimah ini dia sangat ringan di bibir, tetapi kesannya sangat besar, yakni di sisi Allah Subhanahu wa taala, syukur ni kan. Sebab tu pada malam ni tajuk perbincangan kita pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah berkaitan dengan
syarat-syarat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan, yang ni perkara ni simple. Tetapi apabila kita tidak datang belajar, kita tidak rujuk kepada Al-Quran dan juga hadis, kita bimbang takut cara kita bersyukur kepada Allah itu tidak menepati kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebab syukur kepada Allah ni tuan-tuan, dia terbahagi pada 3. Kan? Saya cuba ringkaskanlah 3 ni. Kan? Kebiasaannya kalau tajuk ni dia panjang sikit. Kan? Tapi kata pengerusi malam ni ada majlis kan. Jadi saya cuba ringkaskan. Tak apa, dalam kuliah saya tuan-tuan, saya selalu sebut tak perlu tulis, tak perlu tu. Sebab saya akan bagi poin yang penting dalam 2-3 perkara sebagai azimat untuk kita ingat dan kita amalkan. Maknanya ingat yang tu je lah, bukan dah suruh ingat semua apa yang saya sebut ni. Nak ingat semua jenuh lah kan. Sebab kita bukan Imam Syafi'i yang duduk dalam majlis. Imam Malik dia boleh mengingati sebiji demi sebiji apa yang disebut oleh guru dia. Kita tak macam tu. Tapi sekurang-kurangnya ada perkara yang kita bawa balik untuk diamalkan dalam kehidupan ini sebaik-baik orang yang berada dalam majlis ilmu. Kan? Maka bila sebut tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini, dia terbahagi kepada 3. Kan? Dia ada huraian dia lah. Yang pertama, syarat syukur yang pertama yang perlu kita penuhi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila sebut nak syukur kepada Allah ni, syarat yang pertama yang perlu dipenuhi adalah kita mesti beriktikad. Yakni dalam bahasa kitanya membenarkan dalam hati, menyatakan bahawa keseluruhan nikmat yang ada pada kita ni, tak kiralah harta benda, pangkat darajat, anak isteri, semua yang ada pada kita di dunia ini, kita perlu beriktikad dan membenarkan dalam hati bahawa ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni yang pertama. Kan? Yang ni ramai terlepas pandang. Kan? Dia ingat syukur ni alhamdulillah. Itu baru syarat kedua. Dia ada yang pertama, ada yang ketiga. Kena penuhi tiga tu, baru menepati apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni membenarkan dalam hati. Bila tak ada yang ni tuan-tuan, betapa ramainya dalam kalangan manusia yang menyandarkan sesuatu kebahagiaan, sesuatu kekayaan, kemewahan kepada bijak pandai dia. Yang ni yang paling bahaya. Dan inilah yang menarik kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah murka tuan-tuan. Syarat pertama ni kena jaga betul-betul. Kita tak nak diri kita jadi sebagaimana Qarun. Kan, sehingga Allah merakamkan kisah Qarun ni dalam Al-Quranul Karim. Sebab apa? Sebab Qarun ni dia gagal melepasi syarat yang pertama, yakni meyakini bahawa semua nikmat di dunia ini adalah datang daripada Allah. Ni yang pertama. Yang kata ustaz, saya yang usaha kan. Saya, kekayaan saya ni, saya yang bekerja keras. Jangan berbicara sedemikian. Ini kata-kata yang akan mengundang kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Anak saya baru ni keluar result SPM 11A. Memang dia bijak. Kan, sebab saya orang yang bijak, keturunan saya. Ini ungkapan-ungkapan ni membawa kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kena ingat, Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Kan? Ketika mana kita mendapat sesuatu nikmat, tak kira apa jua nikmat sekalipun. Walaupun orang hulurkan sebiji rambutan sekalipun, orang hulurkan seulas durian sekalipun, ni musim durian kan. Itu semua nikmat tu. Jangan anggap nikmat ni hanya bila dapat bonus puluhan ribu, keuntungan perniagaan mencecah baru nak kata nikmat dah. Sekecil-kecil nikmat inilah bila kita bersyukur baru akan ditambahkan sebesar-besar nikmat. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebut ketika mana kita menerima sesuatu nikmat, Allah sedang menantikan apa yang disebut oleh hamba-Nya. Allah tunggu tu. Kan? Dapat tiba-tiba orang hulurkan balik kampung sebiji durian. Allah sedang menantikan tengok apa disebut. Memang sifat Allah, dia nak sangat orang puji dia. Kita manusia janganlah. Kan? Sifat Allah memang layak dipuji. Dan kita kena puji every time, sentiasa.
siang, malam, pagi, petang, setiap penggerakan, duduk bismillah, bangun alhamdulillah, semua Allah tunggu dengar yang tu. Sehingga kan dalam hadis yang lain, yang mana Nabi sebut Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hambanya ketika mana dia selesai makan, dia mengungkapkan alhamdulillah, dia selesai minum, dia mengungkapkan alhamdulillah. Makna selesai makan ni bukan kata tunggu habis pinggan, menyandar belakang sendawa baru nak sebut apa nama kalimah tahmid tu. Dalam hadis ni menyebut bahawa setiap suapan tu kalau kita boleh buat kan, maknanya bismillah makan. Alhamdulillah. Kalimah ni bukan tunggu kita sebut kuat-kuat pun, kita seorang je yang dengar kan. Tapi kita tak sampai tahap tu lah kan. Iman kita ni tunggu habis dulu satu dulang kan, baru duduk menyandar sendawa alhamdulillah. Tak apalah, sekurang-kurangnya ada. Tapi setinggi-tinggi level ketika mana setiap suapan, baik makanan, baik minuman, kita akhiri dengan kalimah alhamdulillah. Yang ni yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebab tu yang pertama, syarat pertama ni, kita kena yakin bahawa semua nikmat ini datang daripada Allah. Lafazkan yang tu. Kan? Kita bimbang takut bila kita tidak ada kalimah ini, maka jadilah kita seperti Qarun. Tuan-tuan, Qarun ni Allah rakamkan dalam Al-Quran. Kita kan kenal nama Qarun ni. Kan? Qarun ni manusia yang paling kaya. Kan? Dalam banyak riwayat mengatakan bahawa Qarun ni kunci gudang harta dia saja. Belum harta dia nah. Kan? Belum harta lagi, kunci gudang harta dia saja. Kalau nak pergi mana-mana, nak tayang dekat orang, memerlukan puluhan unta untuk mengangkut kunci gudang dia sahaja. Belum harta. Maknanya paling kaya, satu kunci mewakili satu gudang. Jadi nak angkut tu, sebab tahu Qarun ni bila dia kaya, dia lupa daratan, tak boleh membezakan antara kaca dan intan. Maka disuka tayangkan. Ni sifat Qarun ni. Kan? Kalau kita baca sejarah dia, Qarun ni dia asal orang miskin. Kan? Dan dia ada pertalian dengan Nabi Musa alaihissalam. Kan? Dijumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, dia minta supaya Nabi Musa doakan dia agar Allah kurniakan dia rezeki yang berlimpah ruah. Kan? Maka bila mana dia mohon sedemikian, Allah Subhanahu wa taala memustajabkan doa dia. Apa kelebihan Qarun ni tuan-tuan? Kalau kita tengok dalam banyak riwayat menyebut bahawa kelebihan yang Allah kurniakan kepada Qarun ni, dia dapat menentukan tanah yang di mana adanya emas, kan, galian. Dia ada ilmu tu, dia boleh dapat detect. Kalau sekarang ni orang pakai mesin kan. Dia Qarun, Allah kurniakan dia ilmu, dia dapat kesan. Kemudian daripada hasil kekayaan itu, dia mula banyaklah kejahatan-kejahatan yang dia lakukan dengan beri pinjaman riba, dia tindah orang dan sebagainya. Bila dia kaya, dia menonjolkan kekayaan, dia bawa kekayaan dia tunjukkan kepada orang, kan? Dia buat zalim kepada orang, banyak. Sebanyak-banyak kejahatan dia. Tetapi ketika mana sampai satu peringkat, dia gagal menepati syarat yang pertama ni. Dia yang saya bimbang ni. Syarat apa tuan-tuan? Ketika mana ada hamba Allah pergi berjumpa dengan dia, lalu bagi tahu pada dia, wahai Qarun, sesungguhnya kekayaan kamu ni sangat banyak, sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu perlu membelanjakan sebahagian harta kamu ke jalan Allah, yakni bagi keluarkan zakat, sedekah pada fakir miskin dan sebagainya. Bila ada orang tegur dia macam tu tuan-tuan, apa yang disebut oleh Qarun ni menepati syarat yang pertama ni. Dikeluarkan satu kalimah sehingga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dia ke dalam perut bumi. Ni bahaya ni. Lepas tu saya kata kena jaga yang pertama ni. Kan saya sendiri pun kadang-kadang kita kena pelihara lidah kita ni. Kan dah terlajak keluar susah tuan-tuan. Allah sedang menanti tu setiap kalimah yang keluar. Bila orang kata kepada Qarun sedemikian, apa yang Qarun sebut? Dia tanya orang tu. Dia kata, siapa yang mengatakan bahawa kekayaan aku ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala? Itu kalimah dia. Lalu disebutkan satu kalimah, dia kata kekayaan aku ini adalah hasil daripada ilmu dan kepandaianku sendiri. Satu kalimah inilah tuan-tuan
yang mana Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu syukur aku akan tambahkan nikmatku. Wa la in kafartum, tapi kalau kamu kufur, Allah nyata kufurlah tu. Kan dia lupa syarat pertama, dia kufurlah tu. Dia kata bahawa kekayaan dia, harta dia semua daripada ilmu dan kepandaian dia, bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah beri amaran dalam ayat tersebut, wala in kafartum, kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah. Pedih bagaimana tuan-tuan? Dalam Al-Quran Allah ceritakan bahawa Allah memerintahkan supaya bumi terbelah, menelan Qarun beserta dengan keseluruhan harta dia ke dalam perut bumi. Ini bukan kisah dongeng, ini yang dirakamkan dalam Al-Quranul Karim. Kan? Semua tenggelam dalam perut bumi. Kisah ni berlaku di Mesir sana. Lepas tu kita kalau pergi cangkul belakang rumah, terjumpa sebiji emas ke harta Qarun, kan. Nak nisbah kepada banyaknya harta Qarun yang tenggelam dalam perut bumi ini. Semua yang dalam perut bumi harta Qarun, kan. Banyaknya. Ini hasil daripada dia menafikan hak syarat yang pertama ni. Kan, lepas tu kena jaga yang ni. Jaga betul-betul. Bila orang puji kita, ni nasihat saya untuk diri saya jugalah. Orang puji anak kita pandai ke, orang puji kita ni pandai berniaga, kaya raya dan sebagainya, maka jangan mendabik dada. Terus lafazkan kalimah bahawa semua ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang pertama. Kan? Kalau orang puji anak kita, baru ni anak kita contohnya dapat sebelah ASPM kan. Haji tahniah lah. Sebab anak dapat result cemerlang SPM baru ni. Maka Allah sedang menantikan kalimah tu. Kan? Maka kita akan sebut ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tu yang kita nak dengar. Kan? Jangan bangga kan. Biasalah tengok bapak dia contohnya kan. Ada ramai yang sebut macam tu. Orang puji anak kita lawa, cantik. Tengok mak dia. Dulu aku kahwin dulu mak dia tu bekas ratu cantik. Maknanya kita menyandarkan kelebihan tu kepada diri dan keluarga kita yang ni dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Saya banyak juga tengok wawancara beberapa tokoh jutawan kan, di luar negara lah kan. Dia sebut, kita tengok dia, Allah, harta dia banyak lah. Lepas ditayangkan harta dia situ sini, kereta dia berderet, banyaklah kereta saja dah puluh-puluh juta kan. Lalu bila orang tanya apa petua encik dapat harta sedemikian, saya tak dengar kalimah yang pertama yang keluar daripada mulut dia, ini adalah kurniaan daripada Allah, tak keluar. Yang saya dengarnya tuan-tuan dan agak memeranjatkan adalah kalimah yang dia keluar, apa dia sebut? Dia kata orang duk nampak masa saya senang, dia tak nampak masa saya susah dulu. Dulu saya bekerja 1 hari 16 jam, 7 hari 1 minggu nak boleh sampai ke tahap ni. Tu dia sebut tu. Wa'iyyazubillahi min zalik. Tuan-tuan, Allah tak nantikan kalimah tu. Ya Allah nantikan adalah ini kurniaan daripada Allah. Alhamdulillah. Tu ya Allah nak tu 2 kalimah tu je. Bukan nak sebut kita pandai berniaga, saya dulu orang yang tidur jam 10 malam, saya jam 1 malam. Tidak. Kalau betul bekerja kuat itu mendatangkan kekayaan, berapa ramai yang kerja kuat? Berapa ramai yang kerja berat? Tu buruh-buruh duk bina rumah panjat 70 tingkat, 60 tingkat. Semua tu kerja berat, tak kaya-kaya juga. Kerana ini adalah kurniaan daripada Allah. Tu kena sebut yang tu. Jaga betul-betul kalimah ni tuan-tuan. Ya, kita kadang-kadang banyaknya kalimah-kalimah yang kita keluar yang terkeluar daripada syarat yang pertama, yakni mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kan, jadi lepas ni kena ubah baliklah. Kan orang pun cantik kereta baru beli, alhamdulillah, ini kurniaan daripada Allah kan. Biar zuhud gitu lah. Kan? Orang puji anak kita, orang puji rumah kita cantik, orang puji kita segak kita, menawan ke kita, semua. Maka mesti sandarkan perkara itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia saja layak dipuji. Kita tak layak tuan-tuan. Kita tak ada apa pun. Kalau Allah tak bagi, tidak akan mampu untuk melakukan sesuatu perkara. Walaupun berbicara sekalipun. Kan saya sendiri pun bila saya nak mulakan kuliah tuan-tuan, dalam sujud saya yang akhir, sembahyang sunat ke apa, saya akan mohon, ya Allah ya Tuhanku, bantulah aku.
berikanlah ilham kepadaku, kurniakanlah ilmu kepadaku. Sesungguhnya jika engkau tidak memberikan ilmu dan pengetahuanmu, maka aku tidak akan mampu berbicara walaupun satu kalimah. Tak akan mampu, tuan-tuan. Ada orang di depan mic jadi keluh, Allah tak bagi dia. Kan? Jadi kalau orang puji, kata kita ni pandai bercakap apa-apa, itu adalah kurniaan daripada Allah, bukan kita. Tugas kita adalah puji Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat pertama untuk syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kan tu kena jaga yang tu. Kan kena jaga yang tu. Baik. Kita skip sikit. Yang kedua, tuan-tuan. Jadi syarat yang pertama, ingat yang itulah poin yang kita nak bawa balik malam ni. Yang pertamanya adalah tanamkan dalam hati semua yang aku miliki adalah daripada Allah. Satu. Kan ingat yang tu. Yang kedua, syarat syukur yang kedua ialah dengan buktikan dengan lidah. Ni lidah ni. Kan yang pertama hati membenarkan, beriktikad bahawa semua rezeki kita ni kurniaan daripada Allah, tu hati. Syarat yang kedua, mensyukuri nikmat Allah, lidah. Ya. Bagaimana Ustaz? Ialah ketika mana menerima sesuatu nikmat, macam saya sebut di awal kuliah tadi, pastikan ringankan lidah kita untuk mengungkapkan kalimah Alhamdulillah, seringkas-ringkas kalimah. Kan? Walaupun pada ketika kita duduk dan kita nak berdiri sekalipun. Ada orang tanya, Ustaz, duduk lepas tu nak berdiri ni nikmat juga ke? Saya kata lah. Tuan-tuan nak tahu nikmat tak nikmat? Rumah saya depan hospital Kelang. Kan? Pergi ziarah hospital. Kan? Di hospital ni termasuk di antara salah satu tempat yang menginsafkan. Kan? Sebelum PKP boleh ziarah kan, sekarang ni ada syarat dia. Tapi nak kata hospital ni, sesiapa yang melihat ni, petua nak uji hati kita ni. Kalau dia pergi ke tiga tempat ini dan ketiga-tiga tempat ini gagal menyuntik hati dia untuk kembali kepada Allah, kata para ulama, berdoalah kepada Allah untuk digantikan hati yang baru, kerana sesungguhnya hati dia yang ada telah pun mati. Tiga tempat ni, iaitu tempat kematian, yang keduanya hospital, yang ketiganya tanah perkuburan. Tiga tempat. Kalau pergi tiga tempat ini, sedikit pun tidak merubah persepsi kita terhadap akhirat. Sama aja. Ada orang hati dia keras, tuan-tuan. Tengok jenazah pun dia macam tengok ayam mati macam tu je. Tidak ada tengok, ya Allah, akan datang aku pun akan menyusuli perkara yang sama. Bila jenazah dimandikan, dikafankan dan seperti dia, tengok dia tak kaitkan dengan diri dia. Ni hati yang telah pun mati. Hati yang telah pun dibaluti dengan nodaan dosa yang begitu banyak, sehingga sukar ditembusi hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kata para ulama, doa pada Allah, minta ganti yang baru. Kan? Tuan-tuan, duduk dan berdiri nikmat. Kita pernah pergi hospital, tengok ada seorang hamba Allah ni yang duduk tidur di atas katil hospital. Sampai waktu solat ni, anak dia buka sejarah tepi katil tu. Dia nak turun daripada katil tu, nak duduk di atas sejadah nak solat je, perlu dipapah dua orang anak dia. Turun dalam keadaan perlahan, menahan kesakitan, wajahnya berkerut, nak boleh ke sampai sejadah yang hanya di bawah katil dia tu, mengambil masa 2-3 minit. Kita yang duduk ni berdiri bagaikan spring, tetapi sukarnya nak keluarkan satu kalimah Alhamdulillah. Yang inilah jauhnya kita dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, macam mana Allah nak tambah? Kan? Sebab tu bermula saat ini, tuan-tuan, ni yang saya selalu ingatkan diri saya dan ahli keluarga saya lah. Saya dah sebut dah awal-awal lagi tu, bahawa tanamkan dalam diri kita setiap amalan mulakan dengan bismillah dan berakhir dengan alhamdulillah. Nak buka pintu surau tu bismillah, boleh buka alhamdulillah. Sampai ke kereta nak start bismillah, boleh start alhamdulillah. Nak mulakan perjalanan bismillah, sampai ke rumah alhamdulillah. Biar dua kalimah ini selalu membuka dan menutup setiap ibadah dan juga amalan kita. InsyaAllah diberkati dalam kehidupan. Dan ni kita dah tunggu tu.
dapat nikmat yang besar. Kan? Macam balik kampung lah. Kan kalimah alhamdulillah ni. Berapa orang yang bila dia nak balik kampung, sebelum mulakan perjalanan, ni ketua keluarga ni, kan, kapten ni, kita lah tunjukkan tauladan pada anak-anak kita ni. Kan? Perjalanan ke kampung ni mengambil masa 5-6 jam. Kan, kalau saya dulu masa bertugas di Senawang, di Seremban, kan, masa tu saya biasa balik ke Terengganu dengan orang rumah saya, ikut jalan Kuala Pilah ni, jalan Muazzam. Jalan yang sempit, tuan-tuan. Jalan tu banyak lori, trailer, lori sawit dan sebagainya. Jalan yang sempit, kiri kanan tu parit. Kan, bila berselisih dengan lori ni, kita yang kereta kecil terasa tertolak ke kiri. Jaraknya dengan side mirror dia dengan kita sikit je, pergi balik macam tu. Kan? Ada orang kadang-kadang dalam perjalanan Allah ujinya dengan kemalangan. Ada yang keretanya runtung terbakar, baru ni macam yang berlaku dalam surat khabar tu kan. Yang berlaku pertumbungan lalu runtung, kan, terperangkap api, marak, jeritan, orang tak boleh tolong. Kita dengar pun menyayat hati. Kan? Tetapi kita 5 jam perjalanan, Allah sampaikan ke kampung halaman, tak berlaku apa-apa. Adakah bila sampai saja rumah kita, kalimah apa yang keluar pertama kali itu? Kan, sebab tu saya kalau sampai kampung halaman, saya tak akan buka kunci itu. Saya akan pusing ke belakang, saya tunjukkan pada anak-anak saya apa yang perlu kita kata. Anak saya yang nombor 2 paling lantang, alhamdulillah. Lepas tu baru keluar tuan-tuan. Tanda syukur pada Allah. Kita bimbang takut bila kita tak syukur, takut Allah murka kepada kita, lalu dia menguji kita dengan ujian yang berat. Kan dia dah sebut dah tadi, kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Kan, jadi mulakan yang tu. Kan, apa juga tuan-tuan, kalau tuan-tuan lakukan ibadah ni, subhanallah, kita akan dapat lihat satu keajaiban dalam diri kita. Keajaiban yang Allah kurniakan. Yakni mulakan dengan bismillah, berakhir dengan alhamdulillah. Lidah ni biar ringan. Nak pakai selipar bismillah, dah pakai alhamdulillah. Semua nak makan bismillah, sudah makan alhamdulillah, sekurang-kurangnya. Paling ringkas bismillah. Kalau nak baca penuh bismillahirrahmanirrahim pun tak ada masalah, tapi seringkas-ringkas kalimah bismillah, dan juga seakhir-akhirnya adalah alhamdulillah. Kan, ni yang ni. Kan, di syarat yang kedua ni, kan, kena belajar yang tu lah. Kan, kita kadang-kadang banyak perkara-perkara yang kita lupa. Antaranya yang pernah saya tengok dekat hospital. Kan, pasal saya kerap pergi hospital. Sebab apa tuan-tuan? Kan, rumah yang dekat hospital ni satu nikmat juga. Kan, bila ada saudara, sahabat handai yang sakit dan sebagainya, mudah kita pergi ziarah. Kan, besar pahala tu. Kan, besar pahala. Didoakan oleh puluhan ribu malaikat. Kalau kita pergi pada waktu pagi sampai ke petang, puluhan ribu malaikat mendoakan kita. Kalau kita pergi pada waktu petang, puluhan ribu mendoakan kita sampai waktu pagi. Pergi ziarah. Kan, ziarah dia. Bukan di hospital je, di rumah pun sama. Penyakit yang boleh ziarah lah, yang tak boleh ziarah tak payah pergi lah. Kan, macam yang berjangkit tak boleh pergi, tapi yang boleh ziarah. Walaupun kita pergi hanya sekadar tanyakan khabar 2-3 kalimah saja, kita balik, Nabi memberi jaminan bahawa akan didoakan oleh puluhan ribu pada malaikat. Doa malaikat mustajab tuan-tuan. Kan, sebab tu biar ada orang sakit ni kena pergi ziarah. Kan, tetapi syarat dia mesti ikhlas. Jangan pergi kerana kedudukan dia, kerana kekayaan dia, kerana jawatan dia. Bila ada perkara-perkara ini, zero. Hancur bagaikan debu yang berterbangan. Ni ramai yang berlaku ni. Sebab tu jangan pilih bulu. Yang sakit tu miskin kah, kaya kah, pergi kerana Allah Subhanahu wa taala. Jangan pergi kerana manusia. Kadang-kadang kita pernah dengar, bang, pergilah ziarah tu. Kan, dia kan orang ada jawatan, nanti bila dia sihat, senang kita minta tolong. Contohnya kan, isteri ingat kan. Isteri ingat tu baguslah. Tapi cara kita pergi kerana berkaitan dengan kedudukan, tidak mendapat pahala daripada Allah, bahkan murka Allah pula yang akan dapat. Kan, tu kena jaga ikhlas ni. Sifat ikhlas ni kena jaga tuan-tuan. Ikhlas ni dia susah lah nak cerita ni. Kan, sifat ikhlas ni dia seperti gula yang larut dalam minuman.
Tengok tak nampak, tetapi bila minum terasa kemanisan dia, tu sifat ikhlas. Yang baik belum tentu ikhlas, tapi yang ikhlas pasti dia akan baik. Ada orang baik kan, pergi Allah kan, rupanya ada niat lain. Nampak macam baik, tetapi di sisi Allah kosong. Ni jaga ni, kita takut sangat. Kan takut tuan-tuan di hari akhirat, ya Allah, kan saya duk baca hadis-hadis berkaitan dengan azab di hari akhirat. Kan orang yang tahu saja yang akan sentiasa merenung dan memikirkan bagaimana diri dia setelah mana kematian. Ni orang yang tahu, yang banyak baca dia tahu. Kan sebab tu di antara ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lalu di satu kumpulan sahabat yang sedang tersenyum ketawa kan, Nabi tegur. Nabi sebut apa? Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila la bakaitum katsira. Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan sedikit ketawa dan kamu akan banyak menangis. Sahabat bila dengar macam tu terus menekuk wajah mereka dan menangis. Ni sahabat ni, orang yang hati dia lembut ni, yang hati dia bersih ni, memang dia mudah tersentuh tangisan perkara-perkara berkaitan dengan akhirat. Dengar orang baca Quran merdu, dia menangis. Tengok jenazah lalu, dia menangis. Baca tentang sejarah perjuangan Nabi, dia menangis. Sebab apa? Dia tersentuh, hati dia bersih. Kan? Orang yang hati dia mudah menangis untuk akhirat tu tanda hati dia bersih. Tapi kalau yang hati dia keras, kan? Orang baca Quran merdu pun tak tersentuh. Tengok sesuatu peristiwa yang menakjubkan, menunjukkan kekuasaan Allah pun tak rasa apa-apa. Ini something. Ini ada tak kena dengan hati kita. Kan? Sehingga kata para ulama, hati kita ni seperti kulit kaki tu. Kulit kaki yang lembut ni, yang bersih ni, dia berjalan bukan saja tunggu terpijak duri atau kaca. Dia berjalan di atas pasir, saya dah rasa kesakitan tu. Sebab apa? Dia bersih. Maknanya dia mudah tersentuh dengan dosa. Dosa kecil pun dia dah gemetar dah. Orang hati bersih ni, dia tengok dosa kecil bagaikan gunung nak menghempap dia. Ni orang yang hati dia bersih. Tapi yang hati kotor ni macam kulit kaki yang tebal. Walaupun pijak paku, walaupun pijak duri, tak terasa kesakitan tu. Sebab apa? Sebab dosa telah pun membaluti dia. Lepas tu hati ni kena jaga tuan-tuan. Kan? Yang tu. Kan? Tu syarat yang kedua. Kan? Jadi syarat yang kedua ni, petua dia yang boleh diamalkan adalah berazam untuk mulakan setiap amalan dengan bismillah, berakhir dengan alhamdulillah. Kan? Kalau tuan-tuan kata, Ustaz saya dah lama dah amalkan, alhamdulillah. Berdoalah kepada Allah supaya dia berikan kekuatan untuk istiqamah. Jangan mendabik dada. Kan? Jangan cerita kat orang, alah saya dah amalkan 30 tahun dah, tak perlu. Senyap je, diam. Biar Allah yang tahu. Orang baik ni dia takkan cerita semua ibadah dia dalam Facebook ke, dalam apa ke. Ni kadang saya tengok juga, alhamdulillah hari ni dah sedekah dah 30,000. Tak payah tuan-tuan. Memang ada yang kata membolehkan. Dia kata untuk menarik orang supaya melakukan perkara tersebut, tapi susah nak menguji hati ni. Kan? Bila terselit sedikit saja sifat riya, sia-sia amalan tu. Kan? Sebab tu dalam hadis yang sahih yang Nabi sebut, 7 golongan manusia yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, ialah salah satunya yang bersedekah dalam keadaan tersembunyi. Kan? Tersembunyi. Akhir zaman lagi mudah. Kan? Bila tengok dalam grup WhatsApp taman dan sebagainya, katakan ada jiran-jiran kita yang dalam kesusahan, kebakaran, kemalangan, lepas tu dia postkan mohon bantuan, dia selitkan dengan nombor akaun dan kita pun kenal orang tu, maka terus buat transfer online. Kan? Transfer online, tak perlu bagi tahu dia pun tak apa. Kan? Sebab nombor akaun tu memang dia punya, dan dia akan cek, akan nampaklah jumlah yang kita transfer tu. Kan? Di akhir zaman ni perkara yang mudah untuk kita lakukan ibadah tersebut. Baik, itu yang kedua. Dan syarat yang ketiga, yang ni agak menguji sedikit dan panjang huraian dia. Saya akan cuba skipkan lah. Syarat syukur yang ketiga ni mesti dibuktikan dengan tindakan. Yang pertama tadi berazam dalam hati, membenarkan dalam hati bahawa semua nikmat
datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bila mana menerima sesuatu nikmat, ringankan lidah ini untuk mengungkapkan kalimah alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, syarat syukur yang ketiga ialah ia perlu dibuktikan dengan amalan. Bagaimana Ustaz? Yakni kalau Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita nikmat dalam bentuk rezeki wang ringgit yang banyak. Cara syukur kepada Allah ialah dengan memperbanyakkan, membelanjakan kembali harta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jangan bila orang kata, tahniah haji, tahun ni katanya bisnes banyak untung, mencecah ratusan ribu ringgit. Alhamdulillah, setakat tu je. Kan? Maknanya bila AJK Masjid bagi tahu surau kita ni memerlukan dana untuk renovate, untuk buat jamuan semua, maka dia hanya sekadar menghulurkan senyuman sebagai menggantikan sedekah tu, tak jadi. Dia belum memenuhi syarat yang ketiga tu. Syarat yang ketiga tu dia mesti membelanjakan kembali sebahagian harta tu. Bukan semua tuan-tuan. Saya belanja balik je. Kan? Tu ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada orang kadang-kadang bila saya sebut bab sedekah ni, Allah, Ustaz, macam mana saya nak sedekah? Saya ni tanggungan ramai. Kan? Gaji saya sikit je. Kan? Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kan itu yang biasa kita dengar lah. Kan tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah tak sebut pun hanya orang kaya je kena sedekah, yang miskin tak. Tak sebut pun. Ya Allah sebutnya kedua-dua sekali kena belanjakan, sebab jaminan daripada Nabi SAW bahawa mereka-mereka yang mengeluarkan sedekah ini tidak akan miskin dan pasti digantikan dengan pahala yang lebih dan ganjaran yang lebih. Itu jaminan. Tapi kita tak yakin lah. Kan? Sebab tu kalau dalam Quran Allah sebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu dalam mencari keampunan daripada Tuhan kamu, dan syurga yang seluas di antara langit dan bumi yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka yang bertakwa ini? Allah sambung, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, itu mereka yang membelanjakan hartanya ketika susah dan ketika senang. Dua-dua. Bukan senang sajalah. Kan? Kalau kaedah dalam Islam, semakin susah semakin belanjakan harta tu. Tu kaedah dia. Kan? Miskin bagi sedekah sampai kita kaya. Jangan tunggu kaya baru bagi sedekah. Tu tak kena cara dia. Kan? Tak kena dengan apa yang Islam suruh. Bukan begitu. Kan? Lepas tu yang pertama syarat dia, yang ketiga ni kalau Allah kurniakan rezeki dalam bentuk wang ringgit, cara syukur kepada Allah mesti kita membelanjakan kembali sebahagian ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau Allah kurniakan kita rezeki dalam bentuk anak yang ramai. Ada orang anak sampai 7-8 orang. Kan? Anak ni rezeki yang paling berharga nak, kan? Rezeki. Kan? Aset yang paling mahal anak ni. Anak soleh. Jadi bila Allah kurniakan anak yang ramai, cara kita syukur kepada Allah ialah dengan mendidik anak tersebut supaya kenal Allah, supaya menganuti ajaran Islam dengan sempurna. Seorang ayah yang gagal didik anak dia ke arah jalan Allah redha, bermakna dia tak syukur. Ada orang anak 8 orang, tuan-tuan, seorang pun tak boleh baca Al-Quran. Kan? Tak boleh baca Al-Quran. Kan? Saya pernah tengok lah. Dalam banyak peristiwa bila ayah meninggal dunia. Kan? Orang hebat lah. Cerita Ustaz, anak saya yang pertama pilot, yang kedua engineer, banyaklah semua yang hebat-hebat, level gaji puluh-puluh ribu, kan. Tapi bila mana ayah meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang berani ke hadapan untuk lakukan solat jenazah, untuk baca Al-Quran, untuk bacakan talqin dan sebagainya. Tak ada, semua buat orang, kan. Jenazah duduk tengah, panggil budak-budak tahfiz datang keliling baca. Anak dia pun pegang jugalah buku Yasin tu, tapi pegangnya terbalik.
Orang tengok macam mana baca terbalik. Kenapa pegang terbalik tuan-tuan? Itu menunjukkan bahawa buta Al-Quran. Pegang terbalik. Mulut gerak kan. Jelah orang lain baca, aku anak takkan tak baca. Peganglah juga terbalik. Kan? Adakah itu anak yang kita banggakan tuan-tuan? Kita perlu seimbangkan kehidupan dunia dan akhirat sebagaimana yang kita doa hari-hari kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita faham konteks doa ini, syumul keseluruhannya. Kan? Mohon kebaikan di dunia. Dunia pun kita nak, dalam masa yang sama akhirat pun kita nak. Dan yang paling penting sekali adalah pelepasan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayah akan ditanya, kalau anak 88 orang tak solat, kalau anak 88 orang tak pandai baca Al-Quran. Perhati. Kan? Sebab tu saya di taman saya sana tuan-tuan, saya buka kelas Al-Quran secara percuma. Kan hari tu masa PKP saya duduk dekat Al-Guru ini, cadar nak buka juga. Tiba-tiba dipanggil untuk berkhidmat kembali, tak boleh, tak dah nak buka lah. Kan? Saya tahu tuan-tuan ramai sekarang ni anak-anak kita yang buta Al-Quran. Yang dah umur 14 tahun datang baca dengan kita, subhanallah, tunggang terbalik habis. Kan? Kerana apa tu? Kerana ibu dan ayah tidak mementingkan perkara ini. Bahkan kalau tuition, perkara-perkara keduniaan, bayaran 4, 5, 600, sanggup bayar, sanggup tunggu. Tapi bila melibatkan Al-Quran, kalau kita tak boleh ajar, maka kena hantar dia untuk belajar dengan orang yang pandai. Dan sebagai bapa yang bijaksana yang saya sebut tu selalu ayat ni. Bijaksana ni maknanya bijak di dunia untuk dibawa ke sana hari akhirat tu. Pastikan anak kita tu berapa orang, 7 orang ke 8 orang ke, surah Al-Fatihah biar kita yang mengajarkan kepada dia. Jangan bagi orang lain. Kenapa Ustaz? Sebab banyak fadilat dia. Sebab surah Al-Fatihah ini di antara surah yang anak kita akan baca 17 kali dalam sehari dalam solat dia. Ayat Quran yang lain belum tentu ni. Akhir zaman ni Allah, remaja ni cukup sibuk dengan gadget tuan-tuan. Kan, saya pergi setiap masjid, jarang jumpa. Itu sekali saya pergi masjid tu, jumpa budak tu pukul 5.30. Pergi dah ada dekat masjid, pegang Quran kecil tu baca. Saya tangkap gambar. Ni satu pandangan yang pelik. Umur 13 tahun, 5.30 datang masjid baca Al-Quran. Jarang jumpa tuan-tuan. Kan? Jarang jumpa, sejuk mata memandang. Sekarang ni budak sibuk dengan gadget je. Mana ada masa baca Al-Quran? Jadi sekurang-kurangnya kalau kita nak saham anak kita selalu baca dan pahala mengalir kepada kita dalam kubur ketika mana meninggal dunia, ajarkan mereka surah Al-Fatihah. Kan sebab surah ni dia akan baca hari-hari dalam solat. Itu pun kalau dia solat. Kalau dia tak solat, wa'iyadzubillahi min zalik. Habis. Gagal sebagai seorang ketua keluarga. Jadi bermakna kalau Allah kurniakan anak yang ramai dan kita gagal mendidiknya mengikut acuan Islam, bermakna kita sebagai hamba yang belum lagi menepati syarat syukur sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, syarat syukur yang ketiga, bahagian kedua. Yang bahagian ketiga yang terakhir, kita ada lagi 7 minit. Yang terakhir ini, yakni syarat syukur yang ketiga yang terakhir ini, kalau Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita nikmat rezeki dalam bentuk kesihatan, maknanya mata elok, tangan pun elok, kaki pun elok, telinga pun elok, mulut pun elok, gunakan keseluruhan panca indera tersebut, anggota tersebut untuk beribadah kepada Allah. Itu tanda syukur. Jangan bila Allah kurniakan mata yang baik, mata yang cerah, nak baca Al-Quran tak boleh, saya rabun Ustaz. Tapi bila mana baca Facebook, media sosial dan sebagainya, kita boleh melayarinya berjam-jam lamanya. Ni banyak yang berlaku ni tuan-tuan. Kan? Saya kelas dewasa pun saya buat. Isnin, Selasa, Khamis kelas budak-budak. Rabu, malam Khamis kelas dewasa. Itu pun satu taman tu ratusan orang, dia datang 10 orang ni. Walaupun kelas percuma. Bukan senang tuan-tuan nak mengajak manusia kepada kebaikan benar, kan? Benar syurga ini
memang dililit dengan perkara-perkara yang nafsu manusia tak suka kepadanya. Kan, bukan orang semua orang suka, tuan-tuan. Tak ada yang datang. Jadi pastikan kalau kaki kita sihat ni, gunakan kaki itu untuk berjalan ke rumah Allah, bawa kereta, bawa motor ke jalan Allah, ke rumah Allah. Kalau tangan yang sihat, perbanyakkan pegang Al-Quran, keluarkan sedekah. Ini di antara syarat-syarat syukur yang ketiga. Jangan kita kufur nikmat tersebut bila Allah uji kita, diberikan kesakitan sehingga kaki kita dipotong dan sebagainya. Pada masa tu baru nak rintih kepada Allah. Manusia memang begitu. Sifat manusia ni. Allah bagi, dia tak syukur. Bila Allah tarik balik, dia akan merintih memohon kembali untuk diberikan balik. Bukan di dunia je, bahkan yang mati dalam kubur pun sama juga. Kan, sebab tu Allah rakam dah. Memang sifat manusia ni Allah yang ciptakan kita, dia lebih tahu. Dah dia dah cerita, dah rakam dalam Al-Quran supaya kita ambil pengajaran. Manusia ni bukan masa hidup je, masa mati pun sama juga. Kan, bila masuk ke kubur ni, Allah kata ayat pertama yang manusia akan sebut pada aku apa dia? Qala rabbirji'un. Wahai Tuhan, aku mohon padamu, kembalikan balik aku ke dunia. Tu ya. Allah tanya kenapa nak balik ke dunia? Maka dia jawab, la'alli a'malu salihan fi ma tarak, supaya aku boleh melakukan ibadah-ibadah yang selama ni aku tak lakukan. Ni duduk dalam majlis ilmu, sembahyang berjemaah, baca Al-Quran. Inilah amalan-amalan yang sangat dirindui oleh ahli-ahli kubur yang mereka telah pun berada di sana. Kita yang duduk sekarang ni tak rasa kan seronok. Duduk dalam kubur baru rasa ya Allah rindunya, tapi tak akan dibenarkan untuk datang kembali. Sebab tu peluang yang ruang dan ada ni tuan-tuan, pastikan kita kejar betul-betul. Kena manfaatkan betul-betul nikmat sihat ni. Kan, bukan senang. Bila sakit tak ada buat apa dah. Kan? Betul, dalam hadis lain Nabi pun berpesan kan supaya kita berjaga-jaga dengan 5 perkara ni kan. Apa dia? Miskin, kaya sebelum miskin. Sibuk sebelum lapang sebelum sibuk. Kan? Sakit sihat sebelum sakit. Kan? Dan hidup sebelum mati. Nabi suruh kita jaga betul-betul. Ambil peluang ni. Buktikan bahawa kita hamba yang syukur kepada Allah dengan 3 syarat ni. Kalau kita berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan ketiga-tiga syarat ini dengan sempurna, maka kita akan lihat Allah Subhanahu wa taala akan menambah kepada dia. Balasan kebaikan tak lain tak bukan adalah kebaikan yang lain akan datang. Kan? Sebab tu saya sebut tadi, nak syukur kepada Allah jangan tunggu sebesar-besar perkara. Sekecil-kecil perkara pun belajarlah syukur, sebab kebakaran yang besar bermula daripada percikan api yang kecil. Tu ya ke sifat dia. Jangan tunggu dapat yang besar, alhamdulillah tak. Yang kecil pun syukurlah. Kerana yang kecil itulah Allah akan tambahkan sehingga kita mendapat yang lebih besar ketika mana kita berusaha untuk menjadi hambanya yang syukur sebagaimana jalan yang digariskan oleh Allah dan juga Rasulnya. Tapi kalau duk main syukur kan, banyak alhamdulillah rezeki banyak tahun ni, untung 300,000. Orang apa kata, kalau macam tu boleh dah sumbang ke surau sikit, surau ada nak buat jamuan ni masa raya haji ni. Dia pun senyap kan. Tu belum sempurna kesyukuran tu. Dia yang kita kena muhasabah balik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kan, kerana harta yang kita, Nabi sebut harta yang kita makan, dia akan menjadi kotoran. Makanan yang kita makan, harta yang kita simpan ni, maknanya akan ditinggalkan kepada orang. Tak ada orang bila mati. Saya pernah pergi pengebumian. Adalah seorang kenamaan yang tak boleh sebut lah, kalau sebut semua kenal. Ya, tak ada, kita tengok Allah. Walaupun sebesar-besar rumah dia, sebesar-besar kereta dia, tak ada pun isteri dia kata, Ustaz, boleh tak suami saya ni kerja dia betul-betul kuat masa hidup dulu. Jadi boleh tak masa dia mati ni, saya nak jenazah dia diusung dengan kereta dia yang paling mahal, yang paling besar tu. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada. When jenazah yang buruk itulah kenderaan dia yang terakhir. Masa pergi ke tanah perkuburan tu, tak ada pun kata, boleh tak tanamkan sekali jam dia yang harga 400,000, 200,000. Letakkan sebiji kereta yang dia sayang. Kan? Hanya
sekujur tubuh itulah yang dimasukkan dalam dalam kita tengok Allahu Rabbi. Kan? Bahagia ataupun sengsara hanya bergantung kepada amalan ketika mana dilakukan di dunia ini. Kan? Ya, kita jangan mengharapkan doa wasmai jenazah tu, 2-3 doa tu belum tentu dapat menghapuskan keseluruhan dosa yang pernah kita buat. Kan? Pasal orang mati kan, orang baca talqin kan. Dia talqin ni sebenarnya lebih fokus kepada yang hidup tu, yang dengar tu. Yang dalam tu setakat tu je. Kalau ibadah dia setakat 10 lah, dia takkan jadi 100. Sebab dia mati cukup. Yang tu yang akan bela dia. Setakat tu ya tuan-tuan, tak ada lah. Sebab tu masa masih bernyawa ni lah kita kena tambahkan ibadah sebanyak mungkin melalui majlis ilmu ni. Kerana bila kita nak buat ibadah mesti berpandukan ilmu dulu. Kita tak nak buat membabi buta. Kerana ilmu ni adalah imam, ibadah ni adalah makmum. Jangan berlaku sebaliknya. Kan? Dan buat amalan mesti berdasarkan kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang paling penting. Sebab Nabi adalah guru kita. Nak cemerlang dekat sekolah mesti kena ikut panduan guru yang mengajar. Tapi kalau kita ikut panduan guru, macam mana kita nak cemerlang? Takkan cemerlang tuan-tuan. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah pun mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai guru kita. Allah supaya memimpin kita agar melakukan ibadah, sama ada cara bersyukur, cara beribadah, biar menepati kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah terima ibadah tu. Kalau tidak akan jadi sia-sia di hari akhirat. Kan? Maka dalam 8:45 malam tuan-tuan, saya ulang balik intipati pada malam ini, kita perlu ingat bahawa ketika mana kita nak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini, berazam 3 perkara inilah. Yang pertama, tanamkan dalam hati untuk dia lafaz ya, lintasan hati, dapat nikmat je, ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu je. Jangan sandarkan ini harta pusaka mak ayahku yang bagi, apa nak, syarikat ini hasil usaha. Jangan sebut yang tu. Walaupun kita yang buat, walaupun kita yang usahakan, sandarkan pada Allah. Jangan sandarkan pada diri kita ataupun orang lain. Jangan, tak boleh. Tu kena jaga. Sama dekat hospital pun, bila anak kita operation kan, doktor beritahu banyakkan doa lah, 50-50 ni. Kita pun berdebar, anak isteri kita nak melahirkan anak operation. Tiba-tiba keluar doktor kata, tahniah, pembedahan ini berjalan dengan lancar dan isteri serta anak encik selamat. Kan? Nikmat besar tak Haji? Nikmat besar tu. Apa yang kita sebut? Alhamdulillah, ini kurniaan daripada Allah. Ni yang ni dulu. Ni yang kita pernah tengok. Dia pergi peluk doktor tu. Apa dia kata? Nasib baik ada doktor. Kalau tidak mati dah isteri saya. Kan banyak macam tu. Rosak kereta di tepi jalan, tempat yang gelap, bahaya, datang orang tolong, nasib baik ada kamu. Kalau tidak, tak tahu apa jadi dengan saya pada malam ni. Kan? Minum ubat 2 biji, nasib baik ada ubat ni, kalau tidak pening kepala saya tak hilang. Kalimah-kalimah ni sebenarnya telah mengundang kemurkaan daripada Allah. Bukan tak boleh sebut Haji, boleh sebut. Tapi bila kena berterima kasih pada manusia, adalah hadis Imam Ahmad, Nabi sebut bahawa tidak dipanggil syukur kepada Allah kalau tak berterima kasih pada manusia. Kita kena sebut Alhamdulillah, kan, Allah telah menyelamatkan saya melalui usaha yang doktor lakukan. Tu ayat dia, kita sebagai mukmin ni. Kan? Bila orang tolong kita, Alhamdulillah, Allah memudahkan urusan saya melalui kamu. Ni ayat orang mukmin. Jangan sandarkan pada makhluk, tuan-tuan. Tu yang kedua. Kan? Dan yang ketiganya adalah, intipati yang ketiganya adalah, pastikan segala kurniaan Allah, nikmat sihat dan sebagainya, manfaatkan dia untuk hari akhirat. Banyakkan kaki berjalan menuju ke rumah Allah. Banyakkan tangan pegang Al-Quran baca. Banyakkan telinga tadah dengar kuliah dan ikut dengar bacaan Al-Quran. Banyakkan lidah berzikir kepada Allah. Ini tanda-tanda syukur yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang itulah untuk malam ini. Ya, boleh ada soalan boleh tanya. Kalau kita yang dipuji, kita wajib sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala jawapan dia. Macam mana? Kita kan dipuji, Ya. tahniah. Ya, okey. Ini semua karunia Allah, jawapan dia itu yang benar. Dan tapi kalau orang yang dipuji itu tak salah, sebab dia tahu yang berhak dipuji hanya Allah. Tapi kenapa dipuji makhluk?
Tak, dia bukan puji, dia mengucapkan tahniah. Islam membenarkan. Islam membenarkan bila saudara kita menerima sesuatu pengkhabar gembira, dapat anak ke, naik jawatan ke, dapat harta ke, kita boleh ucapkan tahniah sebagai mengeratkan hubungan silaturahim. Oh, tahniah dapat naik pangkat sebagai ketua jabatan, tahniah kerana anak. Itu boleh, Islam membenarkan. Okey. Boleh. Tapi kalau kita sebut kau ni lawa, kau ni cantik, sedangkan kita tahu itu anugerah Allah, kenapa kita sebut? Ya, dia tadi masalah. Kerana kita memuji itu, kita sandarkan pada ciptaan Allah. Maknanya kita puji dia, cantiklah anak kamu ni. Jadi bila orang tu puji, tu hak dia, Islam membenarkan. Tetapi yang menerima pujian tu, dia kena sandarkan. Kebiasaannya yang berlaku sifat riak, yang menerima pujian tu. Yang memuji tak ada masalah, dia sebab puji je. Kan, anak kamu ni bijak lah. Kan. Sebab yang berhak dipujikan hanya Allah. Ya. Alhamdulillah. Tapi kenapa kita puji makhluk? Itu dibenarkan. Yang setakat yang ilmu yang saya belajar dibenarkan untuk memuji dan juga mengucapkan tahniah terhadap sebarang berita gembira. Dibenarkan. Bukan maksudnya anak kita sendiri pun kalau dia datang, ayah saya dapat sebelah A, takkan kita diam, tak apalah itu. Kan kita diam, kononnya tak nak puji kan, nak puji Allah kan. Jadi bila anak kita berikan macam tu, kita pun boleh kata kat dia, tahniahlah kamu dapat sebelah A, ayah tumpang gembira, banyakkan syukur pada Allah. Itu cara kita respon, dipanggil dialog dalam keadaan lingkungan syukur kepada Allah. Yang tak dibenarkan tu adalah bila pujian yang dipanggil sebagai istilahnya membodek. Faham tak? Kan? Pujian yang terlalu sangat, pujian berkaitan dengan keduniaan. Benda tu sikit je tapi dia puji tu kerana hasrat dia bukan menumpang gembira, tetapi kerana nak sesuatu jawatan, nak sesuatu habuan, yang tu tak dibenarkan. Tapi kalau sekadar puji biasa, anak dia tahniah dapat sebelah A, tahniahlah dapat naik pangkat, tahniahlah perniagaan maju, tu tak ada masalah. Islam membenarkan yang memuji ni, kan? Itu hanya ucapan tahniah, dalam Islam boleh. Tapi yang menerima pujian tu, jangan berbangga diri, pastikan lontarkan dulu kalimah yang pertama, alhamdulillah, ini kurniaan daripada Allah. Lepas tu baru dia boleh cerita, saya ni berniaga, cara saya macam ni. Boleh cerita lepas tu, bukan tak boleh. Tapi dua kalimah ni dahulukan dulu. Kan? Macam kita nak minta tolong dengan Allah. Bila kita tak cukup duit sebagainya, kita nak pinjam dengan seseorang. Seeloknya solat sunat dulu 2 rakaat. Kan? Itu orang yang dekat dengan Allah lah. Kan, sebab kita baca dalam surah Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku sembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Hanya. Jadi mohon pertolongan dalam doa tu. Ya Allah, aku dalam kesempitan. Contohnya hari ini kalau tak bayar kereta yang tunggakan 5 bulan ni akan ditarik, maka aku berhasrat ya Allah untuk pinjam dengan adikku, dengan sepupuku, dengan jemaah. Engkau bukakanlah pintu hati. Itu doa tu. Doa dulu baru pergi. Jadi kalau Allah makbulkan, dia akan buka pintu hati orang tu. Kita nak 5, dia bagi 10. Ini Allah buka pintu hati dia. Tapi yang berlaku dalam masyarakat kita ni, pergi minta dulu. Tak boleh tolonglah, aku pun dalam baru balik buka sejadah, baru ya Allah. Itu tak kena lah. Kita telah mendahului makhluk berbanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jua doa, dahulukan Allah, Allah akan mustajabkan. Itu keyakinannya. Kan? Boleh? Baik. Ada soalan lain? Tak ada. Boleh kan? Pada Dana 9 tu kan ada. Kata ada majlis. Maka sekadar itulah untuk malam ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah dan kurang itu adalah kelemahan saya, mohon ampun dan maaf. Dan jika ada terkasar bahasa dan sebagainya, mohon dimaafkan, kerana sesungguhnya dakwah ini hanya sekadar untuk mengajak kepada kebaikan, untuk sama-sama kita melangkah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala secara bersama di hari akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.